Okay, so ada 5 jenis modern medicine ni. Ni yang you kena tahulah. Okay, jenis analgesic, apa dia punya function, and then use and side effect dia. Okay, so kita tengok satu-satu lah. Okay, briefly. Okay, so first example of modern medicine is analgesic. Okay, example aspirin, paracetamol and codeine. Okay, you dengar nama aspirin, paracetamol, you tahu dah function dia tu untuk relieve pain lah, untuk relieve pain. Okay, and then use and side effect dia, of course you should take analgesic ni according to doctor's prescription. Okay, okay, and then aspirin is acidic and not suitable for gastric patient or children because it causes stomach ulcer. Sebab tu doktor bila nak prescribe ubat, dia akan tanyalah you ada sakit gastrik ke, you ada allergic ubat ke apa-apa. Okay, sebab dia akan pilihkan ubat yang sesuai untuk you makan lah. Okay, and then paracetamol kalau overdose boleh menyebabkan liver damage, kerosakan hati. Okay, and then codeine pula will cause drowsiness lah. Okay, so and then doktor bila prescribe ni, dia kena tahu keadaan kesihatan pesakit dia lah. Kadang-kadang ubat-ubat yang dia prescribe ni pun kalau ambil dalam contoh kalau orang tua-tua dia ada penyakit darah tinggi, sebelum doktor nak prescribe ubat darah tinggi kan, nak tambah dos ke apa, dia bila dia tambah dos ke apa, and then next 3 month or 6 month tu mesti ada kena check darah, kena check darah apa benda semua, sebab nak tahu apa kesan pada buah pinggang. So that's why kita tak boleh suka-suka hati makan ubat tak ikut dos. Okay, and then itu juga antara kenapa kita tak boleh ambil ubat yang tradisional ni. Kadang-kadang suka hati sebab dia tak ada secara klinikalnya tak ada dibuat kajian apa kesan pada buah pinggang lah, especially tu nanti ada sikit tentang topik tu. Okay, nanti teacher akan bagi tahu lagi lah. Okay, next is antimicrobial. So maksudnya daripada nama ni pun you tahulah dia macam antibiotik lah. Contoh-contoh antimicrobials, antibiotik. So antibiotik contohnya penicillin and streptomycin. And then antiseptic, okay, hydrogen peroxide, iodine and boric acid. Disinfectant such as alcohol and formaldehyde lah. Okay, alright. So function dia antibiotik. So antibiotic to kill or retard bacteria growth. Okay, sama ada untuk bunuh bakteria yang ada dalam badan kita yang menyebabkan penyakit tu, ataupun merencatkanlah pertumbuhan bakteria tersebut. Okay, kalau antiseptik pula untuk apply secara luaran je pada kulit. Disinfectant pula destroy pathogen found on non-living object. Okay, disinfectant biasa untuk kita lap atas non-living object lah. Contoh kita guna disinfectant dekat lantai, okay, dekat drainage system. Okay, so use and side effect. Okay, antibiotik ni pentingnya yang teacher nak explain ni. Antibiotik need to be fully consumed. Kalau you perasan you kadang-kadang pergi klinik dapat ubat antibiotik, dia akan tulis dekat plastik ubat tu must consume within 7 days ke berapa hari kan, mesti habiskan. Dia ada bagi kat situ reminder lah, mesti you habiskan ubat antibiotik tu. Okay, kenapa kena habiskan? Kalau ubat analgesic contohnya, makan time sakit je lah. Kalau dah tak sakit kepala, tak demam, tak payah makan kan. Tapi antibiotik lain, walaupun dah rasa sihat, tapi kalau ubat tu masih ada, memang kena habiskan lah ikut dos dengan masa yang doktor dah prescribe tu. Okay, kenapa? Ada sebab dia. Okay, antibiotic needs to be fully consumed so that all bacteria are killed. Okay, so kita kena makan bagi habis supaya semua bakteria tu mati. Okay, kalau kita tak makan habis, maksudnya tak cukup dos, lepas tu
tak habis makan lah, maksudnya tak ikut waktu. Okay. Bakteria yang ada dalam badan kita yang menyebabkan penyakit tu, okay, akan jadi imun dengan ubat antibiotik tu. Okay. Dan penyakit tu akan menyerang kembali lah. Okay. And then next time bila penyakit tu serang kembali, kita tak boleh guna dah antibiotik yang sama sebab dia dah, bakteria tu dah imun dengan antibiotik tu dan dia become stronger. So susah lah lepas tu kita nak rawat penyakit tu pula. Okay, so that's why antibiotik tu doktor kadang-kadang dia tak easily prescribe pada patient dia. Kalau betul-betul perlu dan dia tengok history pesakit dia, dah lama ni, okay, sakit macam ni, okay, dia dah identify, okay, ni kena bagi antibiotik, baru dia bagi. Kalau tak, dia tak bagilah, takut patient tu tak habiskan, and then bakteria tu jadi immune pula, okay, jadi become stronger, and then penyakit tu boleh datang balik. Okay, so antiseptik tak boleh dimakan. Okay, allergies can be fatal. Okay, so kadang-kadang ada juga patient yang allergic pada certain antibiotik, sebab tu doktor tanyalah. Okay, so kadang-kadang siapa yang allergic dengan penicillin usually given an allergy alert card to alert others of their condition. So kadang-kadang ubat ni memang dia akan bagi tahulah siapa yang allergic tak boleh makan lah. Okay, right, next, the third type is psychotic drugs. Okay, nama pun psychotic drugs. Psycho ni maksudnya ada kaitan dengan mental lah, mental. Okay, example haloperidol, chlorpromazine, clozapine. Okay, so psychotic drug ni treatment untuk psychosis, okay, symptom of mental illness that causes patient to see, hear and believe something that is not real lah, berhalusinasi lah orang kata. So psychotic drugs ni basically untuk mental disorder lah, mental disorder. Ni of course lah taken with doctor prescription. Okay, yang lain-lain tu boleh baca lah. Okay, the fourth type of modern medicine is anti-allergies. Okay, example antihistamine. Okay, function to relieve runny nose and itchiness. Okay, and then can only be taken as prescribed by a doctor. Will cause drowsiness. Okay, antihistamine can also cause dry mouth, blurred vision and constipation if taken in high dosage. Okay, and then kita ada corticosteroids. Example betamethasone, valerate or prednisolone. Okay, so corticosteroid ni provide relief to the inflamed area lah. Contoh kalau swelling, ada tempat yang bengkak, merah-merah, gatal, allergic reaction, so jenis ubat yang doktor akan bagi ialah corticosteroids lah. Okay, so yang dia punya uses and side effect you boleh baca lah. Okay, okay, next is effectiveness and abuse or misuse of medicine. Okay, so kadang-kadang ada setengah orang dia dia memang ambil dua-dua lah, ubat bila sakit dia ambil ubat doktor, dia ambil juga ubat tradisional pun dia usaha juga secara tradisional lah. Okay, so memang modern and traditional medicine can both treat many of the same illnesses, although the efficacy level may differ. So dari segi efficiency ubat tradisional dengan ubat moden ni dia berbeza lah. Kalau modern medicine ni dia dah undergone various clinical trials, maksudnya dia dah uji dulu secara clinical. So, macam vaksin COVID-19 kita lah, dah uji dulu, okay, sebelum they are ready for usage lah. Okay, dia test dekat tikus makmal ke, ataupun ada setengah ubat yang vaksin macam vaksin ni pun test pada manusia kan. Okay, tapi traditional medicine tak ada data lah yang autentik tentang keberkesanannya lah. Okay,
In fact, the lack of observational data makes it hard to determine the correct dosage. So dose pun kita tak dapat tentukan dengan betul sebenarnya. Okay. Okay, so that's why doktor ada setengah orang dia tak suka makan ubat doktor. Dia kata dadah nanti boleh rosakkan organ apa benda semua. Tapi kalau ubat moden ni bila doktor prescribe, dia akan follow up pula dengan check up after 3 months consume ubat tu. Dia follow up, dia buat blood test. Dia nak tengok macam mana kesan pada ni lah, pada badan apa benda semua. So actually bila modern medicine ni bila kita ikut apa yang doktor cakap tu, and then kita follow up, buat test darah apa benda semua tu, insyaAllah akan terkawal lah sebenarnya. Terkawal berbanding kalau ubat tradisional ni, contoh kita makan ambil apa-apa mungkin terlebih dos yang boleh membahayakan organ atau buah pinggang tu lah. Okay. Sebab tak ada, lepas tu tak ada dibuat test pun kan kesan daripada consume ubat tradisional tu, apa kesan dia. Kalau ubat modern medicine ni, lepas doktor prescribe tu untuk consume ubat tu, doktor akan suruh follow up dengan ambil darah untuk tengok macam mana kesan ubat tu pada badan pesakit. Okay. Okay, so the wrong dosage can cause undesirable effect and can lead to drug abuse. Drug abuse does not only concern modern medicine but traditional medicine too. Okay, so penyalahgunaan ni bukan setakat ubat moden je, ubat tradisional pun ya. Okay, so example of medicine and effect of abuse tu, kalau antibiotik macam teacher cakap tadi lah, kalau tak makan ubat antibiotik sampai habis, menyebabkan bakteria tu resistant ataupun immune lah pada antibiotik. So next time penyakit tu boleh berulang balik. Okay. And then kalau herbal based traditional medicine tu menyebabkan liver and kidney failure lah. Sebab kita tak tahu dosage yang betul yang selamat sebenarnya. Sebab tak ada data klinikal. Okay, tentang ubat tradisional ni. Okay, kalau codeine pula tak ambil ikut yang doktor prescribe, mungkin boleh menyebabkan addiction lah, ketagihan. Okay. So kita tahu ubat tradisional dengan moden ni masing-masing ada kebaikan, ada juga sebenarnya khasiat dia ubat tradisional ni. So to harmonise the field of traditional treatment in the modern era, the Traditional Medicine and Complementary Act 2016 was introduced to ensure that traditional treatments administered meet the criteria set by the government. So memang kerajaan pun aware lah sebenarnya ubat tradisional pun ada khasiatnya dan memang tak dapat dihalang lah penggunaannya dengan masyarakat kita. So untuk memantau ubat-ubat tradisional ni, sebab tu ada satu akta lah yang diperkenalkan untuk memantau jugalah supaya at least adalah kriteria tertentu lah untuk ubat-ubat tradisional ni. Okay, so rasa tu saja